there was still time for a speck of an island in the Caribbean to have the final say. The 4x100 meters relay. Jamaica have got to get moving here. The baton changes are good. Frater with it, and Frater will be handing it to Blake, but Gatland's gone well, and now Tyson Gay. That's a decent change, but Blake's now right on the Americans. It's between these two. Bolt's going to have it in the lead, and you know what that means. Here he goes. They've got the baton. Bailey's trying to hold on to Bolt. He's got no chance. Bolt's away and gone. Jamaica are the gold medalists again, and it's a new world record. Smashes it to pieces. Two great teams, but only one can stand tall. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua murid-murid Satu Amal, di mana pada hari ini saya selaku tenaga pengajar kamu semua, kamu boleh panggil saya Cikgu Anam, di mana cikgu akan menggantikan Cikgu Amir sementara waktu, di mana untuk kelas yang akan datang juga kamu akan bersama cikgu. Okey, pada hari ini kamu akan belajar bersama cikgu olahraga asas, di mana iaitu yang bertajuk lari berganti-ganti. Pada minggu lepas kamu telah belajar dengan Cikgu Ahmad iaitu lari pecut. Tapi pada hari ini kamu dan cikgu akan belajar olahraga asas iaitu lari berganti-ganti. Okey, untuk olahraga asas ni kamu akan belajar lari pecut, lari berganti-ganti, lompat tinggi dan lontar peluru. Tapi pada hari ini cikgu akan cover lari berganti-ganti, dan minggu depan kita akan belajar lagi lah olahraga asas yang lain. Dapat kamu lihat di sini, di mana selain acara pecut 100 meter dan 200 meter yang kamu telah belajar pada minggu lepas, kamu semua akan mempelajari larian berganti-ganti, iaitu terdapat dua lah kita akan belajar hari ini. Yang pertama 4 kali 100 meter, dan yang kedua iaitu 4 kali 400 meter. Okey, jom kita tengok selanjutnya, di mana perkara yang kamu akan pelajari lah yang utama kata orang tu, gaya pertukaran baton dalam larian, di mana pertukaran baton tanpa visual dan pertukaran baton gaya visual. Apa baton ni? Baton ni kita akan tengoklah nanti. Di mana pertukaran baton tanpa visual ni, maknanya tanpa visual ni tanpa melihat, dalam acara 4 kali 100 meter. Dan pertukaran baton gaya visual ni dalam acara 4 kali 400 meter. Jom kita tengok seterusnya. Inilah dinamakan baton, di mana baton ni satu besi, macam besi lah, tapi dia ringan dan ditukarkan dari permain dengan permain yang lain. Baton ni panjang dia 23 sehingga 30 cm, dan diameter dia dah 1.2 cm. Maaf ke cikgu, 1.2 cm. Lebih kurang panjang ni, dan besar ni je. Okey, kita pergi seterusnya, iaitu cara pegangan baton. Cara pegangan baton kita dapat tengok yang warna biru ni merupakan line untuk memulakan pertandingan. Kalau kita nak start berlari, dia ada line kan. Kita tak boleh melebihi line tu. Tangan kita tak boleh melebihi line permulaan larian. Kita tengok dekat sini, terdapat 4 lah cara pemula ataupun yang first berlari tu. 4 kali 100, 4 kali 400. Yang berlari mula-mula tu, dia boleh pegang cara yang ni, cara yang ni, cara yang ni, cara yang ni. Tengok yang ni dia hanya letak dekat di antara ibu jari dengan telunjuk sahaja. Dia buka. Kalau yang satu lagi tu dia tutup. Kalau yang bawah ni dia hanya tutup 2. Dia pegang tutup 2. Kalau yang satu lagi tu dia hanya letak satu sahaja. Macam ni. Contohnya jap.
Contohnya kalau nampak, contohnya ni baton, sepatutnya besar. Dia letak macam ni je, yang ni. Tengok, dia letak satu sahaja jari dia. Okey. Ni cara pegangan baton lah. Cara pegangan baton ni, kalau kedudukan dekat garis permulaan ni biasanya adalah atlet ataupun pemain yang pertama untuk memulakan permainan, memulakan larian. Okay, harap kamu fahamlah. Terdapat empat cara yang boleh kita pegang mengikut keselesaan permain sendiri ataupun atlet itu sendiri. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada aras menerima bola. Aras menerima, maafkan cikgu, aras menerima baton. Di mana kita terdapat dua lah aras. Tapi kali ini cikgu akan tunjuk dari aras atas terlebih dahulu. Dari aras atas, seperti yang kamu dapat lihat, di mana dia memberi baton dari atas. Contohnya dari dia berlari, dia pegang dari atas, dibagi. Ni dari atas, tengok. Dia terima ni dari atas. Kalau dari bawah macam mana? Dari bawah, aras ni, arah gerakan bagi baton ni dari bawah. Kalau tengok ni dari atas, yang ni dari bawah. Untuk kedudukan tangan ni macam mana? Nanti kita akan belajar. Okey. Seterusnya ini posisi menerima baton. Macam cikgu cakap tadi lah, macam mana keadaan tangan kita untuk menerima aras bawah, untuk menerima aras atas. Kalau dapat tengok di sini, ni kalau A ni, bahagian nombor 1 ni, A ni, kita hanya bagi macam tu. Kita bagi. Kalau yang ni adalah aras atas. Kita bagi aras atas. Tengok, dia buka. Dia nak terima tu, dia buka, minta. Kalau yang ni, tangan dia di bawah. Tangan dia di bawah dan permukaan tangan dia menghadap ke bawah. Ini maknanya kita kena bagi dari bawah. Faham? Harap kamu faham lah. Kalau yang ni dia buka ke tepi sikit supaya kita bagi belah tepi sikit. Tapi yang ni dari atas. Yang ini pun dari atas. Okey. Ini dia semasa melakukan pecutan ni. Kalau dia nak bagi pemain pertama, nak bagi baton kepada pelari yang kedua, pelari pertama nak bagi baton kepada pelari yang kedua. Semasa pelari kedua tu tengah pecut, permulaan pecut, beginilah keadaan dia. Keadaan E ni. Okey. Seterusnya kita akan tengok tentang pergerakan larian berganti-ganti. Maafkan cikgu sekali lagi. Ni bukan 1 kali 100, tapi dia 4 kali 100. Cikgu ada kesilapan typo lah sikit dekat sini. 4 kali 100, bukan 1 kali 100. Okay? Ni kesilapan kecil lah cikgu buat. Okay, cikgu akan tunjuk di mana cara larian. Cara larian dan kawasan manakah pertukaran baton yang berlaku. Okay. Kamu dapat tengok, lihat di sini, dapat tengok di mana di sini adalah merupakan permulaan dalam acara 4 kali 100, bukan 1 kali 100, 4 kali 100, di mana pelari pertama akan bermula di kawasan ini. Dan apabila arahan dibunyikan, dia perlu berlari menuju ke second runner, iaitu pelari yang kedua. Pelari kedua ni akan menerima baton daripada pemain yang pertama. Nampak warna merah ni? Warna merah ni dia cakap dekat sini chain over zone. Dia cakap ni merupakan zone pertukaran baton. Nak pertukaran baton dia tak boleh suka-suka hati. Sesuka-suka hati kita tukar di mana kawasan kita nak tukar, dia tak boleh. Dia dah tetapkan di mana dia lari 100 meter, pemain pertama lari 100 meter. Sampai dekat zon merah ni dia kena tukar. Zon merah ni panjang mana? Zon merah ni panjang dia adalah 20 meter sahaja. 20 meter. Sepanjang 20 meter ni, dalam ni lah pemain pertama ni, lari yang pertama ni perlu menukar ataupun membagi menerima baton yang dibawa. Seterusnya pemain kedua ni akan berlari dekat pemain yang ketiga. Pemain ketiga ni di kawasan merah ni pula, pelari kedua perlu
membahagi, menghantar baton kepada pemain ketiga. Dan untuk pengetahuan kamu, penunggu ni boleh berada di dalam ini pertukaran tu, boleh berada di dalam kawasan merah ni. Dia tak boleh tukar melebihi kawasan merah ni. Garisan ni dia tak boleh lebih. Kalau lebih dikira batal lah. Okey, seterusnya pemain yang ketiga ni, pelari ketiga berlari ke runner yang keempat. Runner yang keempat ni juga hanya boleh menerima baton dalam kawasan 20 meter sahaja. Dipanggil kawasan pertukaran zone tu lah. Kawasan pertukaran baton. Panjangnya adalah 20 meter. Suka cikgu ingat sekali lagi adalah ni adalah 4 kali 100, bukan 1 kali 100. 4 kali 100. 4 orang pemain, dia 100 orang, 100. Jadi 4 kali 100. Okey, seterusnya. Okey, sebelum kita tengok slide seterusnya, kita akan tengok video dulu. Video macam mana pertukaran baton. Macam mana pertukaran baton dalam acara 4 kali 100. Okey, ni merupakan video ataupun lakuan drill. Drill ni macam latihan lah. Latihan untuk menukar baton di antara pelari dengan pelari yang lain. Kita tengok Athletes line up in a predetermined order. Di mana kita dapat lihat susunan dia adalah selang-seli. Dipanggil selang dalam acara larian 4 kali 100 dengan gaya selang-seli di antara permain. Dapat kita tengok contohnya, pemain hadapan ni dia berada di belah kanan, pemain kedua berada di belah kiri, pemain ketiga berada di pada belah kanan, pemain yang belakang sekali tu dia berada di belah kiri. Kita tengok cara dia membahagi dan menerima baton. Ni dalam acara 4 kali 100. 4 kali 100 squat drill. Athletes 1 and 3 are positioned on the left of the lane, 2 and 4 on the right of the lane. Okey, kamu bayangkan ni merupakan adalah satu larian lah yang dibuat, tapi dalam keadaan statik. Dia hanya bergerakkan tangan sahaja. Statik ni dalam keadaan setempat lah, dia duduk setempat sahaja. Tengok. Tengok semasa dia membagi baton tu, dia menghulurkan baton tu, dia akan sebut hand ataupun up, di mana untuk menandakan persediaan pelari di hadapan untuk menerima baton. Tengok contohnya lagi, hand gitu. Dapat seterusnya. Check to ensure distances are correct. Athletes pump their arms on the command hand. Dia cakap hand. Itu adalah merupakan satu arahan lah, arahan supaya rakan sepasukan bersedia untuk menerima baton. Okey. The top of the baton is pushed. Tengok, dia menerima baton, pemain ni. The top of the baton is menerima baton. Tengok, dia menerima baton, dia tak tengok. Kan cikgu ada cakap tadi, di mana larian berganti-ganti dalam acara 4 kali 100 dia adalah tanpa visual. Ini yang kita akan bincangkan, di mana tanpa visual ni dia menerima baton dari belakang. Dia menerima baton dari belakang ataupun rakan sepasukannya dari belakang tanpa melihat. Dia tak tengok pun rakan dia. Dia hulur tangan je, dia hulur tangan, pak, dia terima, dia terus lari ke hadapan. Tu tanpa visual yang digunakan dalam acara 4 kali 100. Kenapa dia tak tengok belakang? Sebab 4 kali 100 ni dia adalah pecutan. Jadi kalau dia tengok belakang, dia akan melambatkan pergerakan pemain kedua tersebut. Faham? Jadi dia akan ambil, dia hulur tangan, dia ambil je baton tu. Okey. pushed into the palm of the outgoing athlete's hand. Ensure the baton travels down the centre of the lane and repeat.
Once technique is achieved, introduce Dapat more kamu tengok buttons di to sini, progress. dapat kamu tengok di sini, dia itu dari sudut tepi, dari pandangan tepi, di mana cara dia bahagi baton kepada rakannya yang berada di hadapan. This drill teaches lane positioning. Suka cikgu nak jelaskan lagi di mana selang-seli ni, kalau kamu perasan, di mana pemain yang belakang ni akan memegang baton pada tangan kanan, dan pemain yang kedua akan menerima baton pada tangan kiri. Dan tangan kiri ni, pemain yang kedua ni akan bagi ke pemain ketiga dengan tangan, dia akan menerima dengan tangan kanan, di mana pemain yang ketiga ni akan memberikan kepada pemain yang terakhir, akan memecut ke garisan penamat dengan tangan kanan, dan diterima oleh pemain terakhir ni dengan tangan kiri. Cuba tengok. And develops the push pass technique. Okey, baik. Kamu sudah tengok, cikgu pun dah bagi video dekat kamu untuk kamu lihat di mana pergerakan untuk membahagi baton dalam atau dalam acara 4x100, bukan 1x100 tapi 4x100. Di mana tadi dia dalam keadaan statik, begitu juga dalam keadaan yang bergerak panjang ni. Dia kena berlari 1 meter, lepas tu dia kena pas ke hadapan. Dia pas, pemain yang kedua ni akan berlari 1 meter, dia pun akan pas ke pemain yang ketiga. Pemain yang ketiga akan berlari ke pemain empat. Pemain empat akan, pelari yang keempat akan menerima dan akan menerima baton tu, dan akan memecut ke garisan penamat. Okey, dia terima baton ni dengan tanpa melihat rakan sepasukannya di belakang. Dia hanya menerima arahan. Kawan belakangnya berlari, bunyi up ataupun hand, dia pun angkat tangan, bermakna rakan dia sudah ada di belakang. Ingat, pertukaran zonnya adalah di kawasan merah ini sahaja. Panjangnya adalah 20 meter. Okey, seterusnya iaitu kita akan tengok di mana yang ini pun ada sedikit typo lah daripada cikgu, di mana di sini sepatutnya 4x400. Pergerakan larian berganti-ganti, 4 darat 400, 4x400. Di mana pergerakannya cikgu akan jelaskanlah, penerimaan baton pun sama, tapi dalam 4x400 ni penerimaan baton tu adalah secara visual. Di mana dia nak ambil baton tu, rakan dia akan toleh ke belakang. Rakan dia akan toleh ke belakang dan tengok, rakan dia dah nak sampai, dia ambil baton tu, dia pun lari. Faham? Kalau 4x400 ni, dia tengok rakan dia. Kalau 4x100, dia tak tengok rakan dia untuk mengambil baton, dia hanya menghulurkan tangan. Okey, cikgu akan jelaskan sedikit di mana permulaannya 4x100 adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini merupakan laluan lah, track ataupun lane yang akan diduduki oleh para pelari. Okey, starting position for each runner. Dia cakap inilah kedudukan setiap pelari, di mana contoh dia adalah pelari satu ni, semua pelari ni akan berlari. Dia akan berlari sampai je dekat garisan ni, akan ada permain baru. Sebab dia cakap 4x400. Apabila 4x400, dia ada 4 orang pemain perlu berlari 400, pusing satu track tu, dia pun baru tukar. Dia baru tukar 400. Dia baru tukar orang, dia berlari lagi 400, ditukar pula satu lagi 400, yang last tu berlari 400, barulah habis permainan tu. Kita tengok, okey. Di sini dia akan berlari, pusing dulu. Dia pusing dulu sampai dekat sini. Pemain yang kedua akan berlari pula 100, berlari juga 400 meter. Tengok, dia akan berlari 400 meter, tapi
Tapi sebelum sampai 400 meter tu, pemain yang kedua yang berlari 100 meter sampai dekat kawasan ni, dia dah berlari 100 meter. Contohnya pemain 8. Pemain 8 sepatutnya dia berlari dekat kawasan lane yang luar ni. Lane yang luar ni, di kawasan yang luar ni, dia tak boleh masuk line orang. Dia kena masuk line dia sendiri. Contohnya 8 ni dia berlari, dia dah tukar tadi, dia berlari sampai dekat sini, dia boleh masuk dekat lane 1. Dia boleh masuk dekat garisan 1 ni. Maknanya pemain kedua boleh masuk line pertama selepas dia berlari 100 meter. Jadi dia akan berlarilah. Dia akan berlari ikut line yang paling dekat. Lepas tu rakan sepasukan dia, pemain yang ketiga akan ambil, akan bagi, dia akan tengok, dia akan toleh ke belakang, dia akan ambil baton tu. Lepas tu dia akan berlari. Ikut je ni sampailah tamat. Yang pemain yang pertama, pelari yang pertama sahaja perlu berlari mengikut lane ataupun mengikut garis ataupun mengikut kedudukan asal dia. Kedudukan asal dia. Pemain selepas dibagi kepada pemain yang kedua, dia berlari dulu 100 meter, barulah dia boleh masuk ke lane yang pertama. Faham? Kita akan tengok dulu cara pertukaran, di mana pertukaran tu dia tengok rakan dia dalam acara 4x400. Okey, ini kalau kamu tengok, ni merupakan adalah pertukaran yang visual, di mana dia melihat, tapi dekat sini ditulis 4x200, tapi abaikan yang tu. Kita belajar hari ni 4x400 dengan 4x100. Tapi yang ini 4x400, di mana dia larian berganti-ganti 4x400 dengan visual, iaitu dia melihat rakan dia untuk menghantar baton dan menerima baton. Kita tengok cara dia menerima. Positioned at the back of the zone, the outgoing runner receives the baton at the back of the zone. Okey, kita tengok sekali lagi di mana yang pertama ni, pemain pertama ni dah ready, mata dia dah tengok dah pemain yang akan datang, di mana rakan dia yang akan menghulurkan ataupun memberi baton, dan dia dah bersedia untuk menerima baton tersebut. Dia melihat Positioned at the back of the zone, the outgoing runner receives the baton in their left hand and quickly changes it to the right hand. Leg 1 stays in the lane while leg 2 cuts in after the first bend. Ni kalau macam cikgu cakap tadi, dia berlari dalam lane yang ketiga, 1, 2, 3. Dia sampai kat sini, dia pun masuk ke lane yang pertama. Kenapa? Sebab dia dah merupakan pelari yang kedua. Bila pelari yang kedua, dia kena lari dulu 100 meter, lepas tu baru boleh masuk lane yang pertama. Tengok, dia masuk lane while leg 2 cuts in after the first bend. Tengok, di mana dia masuk je di penandik ni merupakan garisan yang boleh pemain tu masuk ke lane yang pertama. Dia akan lari ke tepi. Tengok, tengok, dia akan masuk ke lane yang dia akan masuk lane yang pertama. The outgoing runner shows a clear open hand with thumb jika kamu dapat lihat, di mana semua dah bersedia. Kalau dalam acara 4x100, semua 4x400, semua dah bersedia untuk menerima. Sebab tu dia panggil larian ganti berganti 4x400 visual, di mana pemain yang kedua ni akan melihat rakan dia yang sedang berlari untuk menerima baton. Open hand with thumb facing down and gauges the pace of the incoming runner. Okey, baik, kamu dah lihat di mana cara baginya ataupun menghantar dan menerima dalam acara 4x400. Maafkan cikgu lah sebab ada sedikit kesalahan cikgu tulis sini 1x100 juga. Sorry cikgu akan buat pembetulan lah nanti.
Seterusnya di mana itu gaya pertukaran baton. Dapat kamu lihat di sini. Gaya ini sesuai digunakan dalam acara larian berganti-ganti 4 kali 100 meter. Pertukaran baton gaya tanpa visual, tak tengok, tak toleh ke belakang ni sesuai digunakan dalam acara 4 kali 400. Tengok ni. Bahagian A bahagian ini. Kamu boleh rujuk buku teks kamu kalau slide cikgu ni agak kurang jelas. Tapi cikgu akan explain lah dekat kamu. Di mana bahagian A ni, pelari penerima baton akan memulakan larian apabila pelari membawa baton melintasi tandaan. Dia tanda sini. Tanda sini. Bila dia dah lintas sini, pemain yang kedua ni akan berlari. Akan berlari. Tengok ni. Ni dia bawa baton. Yang ni dah mula berlari dah. Untuk menerima. Pelari penerima baton boleh berada dalam kawasan 10 meter ke belakang dari zon pertukaran baton. Kawasan ini dikenali sebagai zon pecutan. Ni kalau kita tengok yang bertanda merah ni adalah zon pertukaran baton. Tapi dia cakap dekat sini di mana penerimaan baton boleh berada dalam kawasan 10 meter ke belakang. Maknanya belakang ni pemain boleh bersedialah. Bersedia nak menerima, tapi pelari yang pertama tu perlu membahagi ataupun bahagi baton tu kepada pemain kedua dalam kawasan zon pertukaran ni. Ni antara A dengan C yang berjarak 20 meter. Cuma yang nak menerima baton tu dia boleh berada 10 meter dari garisan ni. Daripada zon pertukaran. Faham Seterusnya itu, sambil memecut, pelari penerima baton akan menghulurkan tangan tanpa memandang ke belakang. Tanpa menoleh ke belakang, dia akan menerima baton. Apabila mendengar arahan daripada pelari pembawa baton, pertukaran baton mesti berlaku dalam zon pertukaran baton. Ukuran zon pertukaran baton adalah 20 meter. Dia cakap kalau terima arahan, contohnya pelari tu berlari, dia cakap angkat ataupun hand. Jadi dia perlu bersedia. Dia kena bersedia. Dia tak perlu toleh ke belakang, dia angkat, pak, dia pun berlari. Tapi pertukaran tu hanya dalam zon 20 meter sahaja. Zon pertukaran baton dipanggil. Dan kawasan C ni, baton perlu diletakkan betul-betul di tapak tangan. Betul-betul di tapak tangan pelari penerima baton. Yang mana menerima tu, pemain yang depan tu, dia perlu letak di betul-betul tapak tangan, supaya baton yang dia ambil tu tidak jatuh. Pelari membawa baton harus kekal berada di lorongnya selepas selesai memberi baton. Gitu. Walaupun dia dah selesai beri baton, tapi dia perlu berada di lorongnya lagi. Kenapa tak boleh berada di lorong orang lain? Takut ada yang pelari yang lain belum sampai. Apabila kamu berada di lorong dia akan langgar kamu ataupun menghalang untuk membahagi baton kepada pihak lain. Okey, baik. Larian berganti-ganti 4 kali 100 meter. Kita akan tengok di sini di mana pelari pertama perlu mempunyai permulaan yang baik dan berkebolehan untuk berlari di selekoh. Pelari pertama dia mulakan dekat selekoh. Jadi dia kena ada kemampuan berlari dekat selekoh. Dan kebolehan untuk berlari dekat selekoh. Biasanya pelari pertama ni adalah pelari kedua terpantas dalam pasukan. Dia bukan yang terpantas, tapi yang kedua terpantas perlu berada pada permulaan pelarian 4 kali 100. Maknanya dia adalah pelari yang pertama. Seterusnya itu, pelari kedua berkebolehan untuk berlari lurus dengan baik dan berkeupayaan untuk menerima baton dengan tangan kiri. Sebab yang pertama dah pegang tangan kanan, berlari dekat selekoh, dia akan bagi ke pemain yang kedua. Pemain dua akan menggunakan tangan kiri. Sebab tu dia cakap pemain yang kedua tu berkebolehan untuk menerima baton dalam tangan kiri. Pelari ketiga perlulah berkebolehan untuk berlari di selekoh dengan baik, sama macam pelari yang pertama. Pelari keempat biasanya adalah pelari yang terpantas dalam pasukan. Kenapa terpantas? Sebab dia terakhir. Dia orang terakhir yang akan berlari sehingga ke garisan penamat. Okey.
Kita tengok gaya pertukaran baton, gaya visual. Visual, ingat visual ni untuk apa? Untuk acara 4x400. Di mana gaya ini memerlukan pelari berada dalam zon pertukaran baton ketika pertukaran baton berlaku. Penerima baton akan menoleh ke belakang. Maknanya dia akan tengok ke belakang untuk menerima baton dan memerhatikan pembawa baton. Pembawa baton bertanggungjawab menyerahkan baton ke dalam tangan penerima dengan sebaik yang mungkin. Okey, tengok ni bahagian A ni. Pertukaran baton perlu berlaku dalam zon pertukaran tanpa mengganggu pelari pasukan yang lain. Masa dia buat pertukaran tu, dia tak boleh mengganggu pasukan yang berada di berdekatan dengan kita. Tak boleh ganggu. Yang kedua iaitu pelari penerima baton akan menunggu di garisan awal zon pertukaran baton dengan menghulurkan dan membuka tapak tangan semasa menerima baton. Dia buka, dia nak terima baton ni, dia tengok, lepas tu dia tengok, dia buka macam ni. Supaya senang, jangan minta macam tu. Macam mana dia nak bagi? Buka, dia pun letak, dia pun berlari. Tengok seterusnya. Larian berganti-ganti 4x400 meter. Pelari pertama akan berlari di lorong yang telah ditetapkan sehingga tamat. Maknanya pelari yang pertama ni dia perlu berlari ikut lorong yang sama, link yang sama, lari sampai ke pelari yang kedua. Pelari yang kedua ni akan berlari di lorong yang ditetapkan sehingga ke garisan memotong untuk memasuki lorong satu. Garisan memotong ni bila? Garisan memotong ni untuk pemain kedua, di mana dia berlari 100 meter tu, dia ada tanda lah untuk garisan memotong. Maknanya dia boleh masuk lorong yang pertama. Pelari ketiga dan keempat berlari di lorong pertama. Cikgu dah cakap tadi. Okey, seterusnya itu menerima baton, di mana sentiasa berada dalam keadaan bersedia, toleh sambil melihat pelari yang sedang membawa baton ni untuk menerima untuk yang menerima baton. Dia perlu sentiasa bersedia untuk menerima baton, toleh sambil melihat pelari yang sedang membawa baton, toleh ke belakang tengok rakan kita yang sedang berlari ni untuk bagi kita baton. Segera menghulurkan tangan ke arah pembawa baton dan memastikan penerima baton berlaku dalam zon pertukaran. Kita tengok sentiasa hulurkan tangan bagi nak memudahkan rakan kita bagi ni. Kita hulur tangan, tapi masa kita ambil baton tu pastikan kita berada pada zon pertukaran tadi. Jangan kita semena-menanya tukar mana-mana kita suka. Dia ada zon pertukaran dia. Pastikan baton dipegang dengan kemas. Kenapa kemas? Supaya baton tu tidak terjatuh. Dia tak nak jatuh. Seterusnya itu cara memberi baton. Cara memberi baton tak ada menerima. Cara memberi kepatasan larian terus dikekalkan semasa menerima baton. Walaupun dia nak menerima baton, tapi dia tak boleh perlahankan larian. Sebab apa tak boleh perlahankan larian? Sebab yang nak menerima baton tu dia dah mula lari sedikit. Jadi dia tak boleh slowkan. Jadi kalau dia slowkan, jadi dua-dua slow. Kena tinggal lah nanti. Seterusnya beri isyarat kepada penerima. Nak sampai tu tengah bawa baton ni, nak sampai tu cakap up, member kita akan menerima lah. Contoh ambil up, dia pun up tangan, dia angkat tangan, kamu pun menerima baton, menghulurkan baton tersebut. Maksudnya hulurkan tangan secara lurus semasa menyerahkan baton. Tangan kita perlulah lurus ke hadapan, bagi baton tu dekat rakan sepasukan. Jangan bagi macam ni, tak nak, bagi lurus. Perhatikan tangan penerima dan letakkan baton tepat pada tapak tangannya. Beri dekat tapak tangannya. Jangan beri dekat sini, beri dekat sini, tak nak. Bila kawan kita buat macam ni, maknanya kita kena beri macam ni. Bila kawan buat macam ni, maknanya kita beri macam ni. Gitu. Okey. Setakat itu je pembelajaran kita untuk larian berganti-ganti dalam acara 4x400 dan 4x100. Di mana ada kesilapan tadi, cikgu typo sikit kan, tapi tak apa. Kamu boleh sambil tu kamu boleh rujuk buku teks lah dan dengar penjelasan cikgu baik-baik. Dekat rumah tu kamu bolehlah guna ataupun
Guna benda yang bentuknya panjang 23 hingga 30 cm. Lepas tu ukur lilit tu 1.3 diameter. Kamu cuba bermain dengan kakak kamu ke adik kamu, try. Duduk macam tu, kamu pun bagi dekat kakak kamu ke adik kamu, supaya kamu menguasai ataupun merasa macam mana nak bagi pattern ni, macam mana nak berkomunikasi dengan rakan-rakan pasukan yang lain, rakan-rakan sepasukan kamu. Biar kamu ada rasa, biar kamu faham, betul-betul faham apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, setakat itu sahaja. Semoga kamu semua faham apa yang cikgu jelas. Cikgu akan ada sedikit lah kuis ke apa ke cikgu akan bagi kemudian hari ataupun hari ini juga. Jadi kamu perlu menjawab. Okey, setakat itu sahaja pembelajaran hari ini. Kamu jaga diri, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.